Bang minta 100, nak beli beras, nak beli kicap, nak beli gula. Cukup ke 100 ni leha. Kalau tak cukup, abang bagi 200. Abang perli ke? Tak adalah, kan tanggungjawab abang. Seronok abang-abang bagi nafkah pada isteri sebab Allah yang hantar dia sebagai isteri kita. Seronok akak-akak memasak untuk suami akak-akak sebab Allah yang jodohkan kita dengan dia. Jadi ini yang saya minta nombor satu tuan-tuan, penjodohan. Tapi setengah mak bapak dia tak suka. Dia tak suka. Anak bila balik pada luar negeri, anak cakap, "Mak, ini suami saya." "Ya Allah, engkau dah kahwin leha." Minta maaf lah mak. "Ya Allah, aku suruh kau pergi belajar. Yang kau buat balik laki buat apa?" "Dah jodoh mak." Nampak? Tak boleh terima. Anak pula cakap, ini kes yang lain pula, "Mak, saya nak kahwin." "Dengan siapa?" "Dengan Zainab." "Mak tak suka dengan Zainab, mak suka dengan Zainon." "Tapi mak, saya dah janji dengan Zainab." "Engkau kahwin je lah, aku tak campur." Ini pun jadi masalah tuan-tuan. Rumah tangga kita tidak jadi romantik. Sebab apa? Sebab kadang-kadang mak bapak tak suka. Mak bapak benci. Bila mak datang ke rumah, bila mertua datang ke rumah, suami isteri nak duduk rapat-rapat pun takut. Selalu boleh tengok TV sekali rapat-rapat. Bila mak datang, bangun suami dia. "Nyampah aku duduk dekat-dekat. Aku tak suka dengan laki kau tu. Bila kau nak minta cerai?" Akhirnya tuan-tuan, bila jadi macam tu, suami patah semangat, isteri patah semangat, romantik pun hilang, kasih sayang pun hilang. Sebab campur tangan daripada orang yang luar. Kita kena ambil nombor satu. Ini adalah jodoh. Bila dah kahwin, nak buat macam mana? Jalanlah. Saya dapat banyak surat daripada akak-akak, abang-abang bila saya sampai ke Singapura ni. Bersalam-salam tu macam-macam surat dalam dia. "Ustaz, saya nak kahwin, isteri tak nak izin." Allahu Akbar. "Ustaz, tolong doakan supaya suami isteri saya mengizinkan saya kahwin lagi satu. Tolonglah doa nama saya, dot. Saya jawablah hati, isteri aku minta izin." Cakap banyak. Kita nak minta izin untuk dia, nak minta doa, saya pun tak dapat. Dan mana untuk dia? Yang mana faham, tak faham sudah. Banyak yang mengadunya apa? Yang mengadunya ialah anak nak kahwin. Saya nak nasihat pada adik-adik, abang-abang yang nak kahwin. Mak tak pernah melarang kahwin. Bapak tidak pernah menghalang perkahwinan. Yang mak larang, yang bapak tak suka ialah kita berkahwin dengan orang yang mungkin mak bapak rasa tidak selayaknya dengan kita. Mungkin kerana akhlaknya, mungkin kerana budi bahasanya, mungkin kerana perangainya yang tidak sesuai. Jadi kalau adik-adik inginkan kebahagiaan yang pertama, yang kedua, carilah pasangan yang mak bapak reda. Kalau mak bapak tak reda, jangan harap boleh jadi romantik. Mak bapak tak suka. Belum kahwin dah bergaduh. Belum kahwin dah bergaduh, naik mahkamah, report polis. Hanya kerana nak kahwin, bergaduh dengan bakal mak mertua. Kalau inilah mula-mula yang pertama sudah timbul kontroversi, dia akan menjadi kontroversi sampai bila-bila. Carilah yang mak suka. Sebab Nabi sebut redallah fil redal walidain. Redallah ala redal walid. Keredaan Allah datangnya bila mak bapak reda. Kalau mak bapak tak reda, jangan harap tuan-tuan boleh datangnya kasih sayang yang seronok di dalam rumah tangga. Cuba tuan-tuan tengok Khadijah dengan Rasulullah. Perkahwinan mereka direstui. Perkahwinan mereka diredai oleh mak bapaknya. Diredai oleh orang tuanya. Walaupun Nabi Muhammad sudah tidak ada mak bapak, tapi Abu Talib yang menjaganya. Abu Talib suka, Waraqah bin Naufal suka. Jadi bila perkahwinan ini tuan-tuan diredai oleh orang tua, maka membawa kebahagiaan, membawa keseronokan. Inilah yang dikatakan romantik, dikatakan sebagai suka. Tetapi bila tuan-tuan tidak suka, mana ada sifat romantik? Balas SMS pun marah-marah. Balas pun marah. "Abang, cepatlah. Sabarlah bodoh." Bodoh dipanggilnya. Kalau dia ada romantik, sabarlah sayang. Sayang panggil dia.
Dia tak panggil bodoh, dia tak panggil bengong, dia tak panggil dengan nama, dia tak panggil dengan panggilan yang tak menyeronokkan. Saya tak sukalah kalau tuan-tuan panggil isteri tuan-tuan you, you, saya tak suka. Kalau panggil bahasa awak pun saya tak suka. Okey? Bahasa. Mungkin bagi tuan-tuan mungkin bahasa itu biasa. Tapi bagi setengah orang luar biasa. Macam semalam saya cop pasport, perempuan yang cop immigration, dia senyum tengok saya. Dah kahwin ke belum? Saya tanya kan? Tapi tanya dalam hati. Dia pun panggil kawan dia, Ustaz Kazim, mak saya suka dengan awak, dia kata. Saya boleh cakap saya suka dengan awak. Bahasa tuan-tuan, mak saya suka dengan awak. Awak satu mungkin bahasa pada tuan-tuan, mungkin itu bahasa yang sangat romantik, mungkin bahasa yang lembut. Tapi bagi setengah orang Malaysia, perkataan kamu dan awak adalah sangat kurang ajar. Awak nak ke mana? Sebab tu kita menggunakan perkataan yang sangat sopan. Tuan, encik, mak encik, pak cik, tuan haji dan sebagainya. Perkataan kamu juga kena elak, sebab dia bukan satu perkataan yang melambangkan satu bentuk bahasa yang sangat sopan. Jangan panggil isteri kamu, Leha, kamu nak ke mana? Sayang, nak ke mana? Kadang-kadang isteri panggil suami, you nak ke mana? Hey, you nak ke mana? Tuan-tuan, akak-akak panggillah suami abang. Abang nak ke mana? Abang nak dengar ceramah Ustaz Kazim. Ikut? Jom. Hey, awak nak ke mana? Nak dengar ceramah Ustaz Kazim. Awak tak ikut? Tak ada romantik. Panggillah macam Rasulullah panggil. Ya Humaira. Panggillah macam yang Rasulullah panggil, dengan perkataan yang menggembirakan istrinya, yang menyeronokkan. Elakkan gunakan perkataan yang menjadikan nampak macam isteri tadi tidak dihormati. Awak, kamu, you. Balik kepada asal nama dia. Nama isteri kita apa? Sofia. Sof. Boleh lembut aja, soft. Tambah lan, soft lan. Yang mana faham, tak faham sudah. Panggillah panggilan yang menggembirakan, itu sunnah. Baik, yang ketiga, saya nak ajak pada tuan-tuan. Saya panggil tadi isteri tuan-tuan dengan soft. Akak-akak panggil suami dengan panggilan penuh kesayangan, abang, kekanda, habi. Pulanglah dengan babi sudah. Sebab kita tengah baik, kita panggil habi. Bi, cepatlah bi. Bila lambat, babi. Dah bertukar jadi babi pula. Saya nak minta pada tuan-tuan yang ketiga, bagaimana boleh kita tiru daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang suami atau isteri yang romantis. Tuan-tuan, satu hari Siti Aisyah, dia nak naik unta. Bila dia nak naik unta, orang perempuan, dia kena ada kerusi, kena ada bangku, pijak bangku baru naik unta. Tapi Rasulullah, dia menundukkan kaki dia, lututnya. Siti Aisyah pijak lutut Rasulullah dan dia naik di atas unta. Nabi sanggup merendahkan kakinya, badannya, untuk isterinya pijak di atas. Dia manusia paling agung, makhluk paling agung, pun mempunyai sifat romantik macam itu. Bandingan kita sekarang ialah tolong buka pintu kereta untuk isteri kita. Last kita buka bila? Tadi isteri buka sendiri, itu pun tengking, terhegeh-hegeh nak keluar. Cepatlah, kereta belakang lembab. Tak lembab apa, badan dia sekarang 89 kilo, 98 kilo. Tak lembab macam mana? Subhanallah. Tuan-tuan bayangkan, Nabi, tidak ada siapa di sini yang lebih tinggi martabat dan makamnya daripada Rasulullah. Tetapi Nabi menghormati istrinya sampai tahap begitu.
Sampai tahap rendahkan kaki dia, badan dia untuk dipijak, untuk membolehkan Siti Aisyah naik ke atas unta. Allahu Akbar. Kita boleh tentu boleh buat, tuan-tuan. Kadang-kadang nak naik tangga, lift rosak, nak naik tangga tu pun kadang-kadang isteri bawa kedua-dua belah beg dengan tangan dia. Kedua-dua tangan ni bawa beg, suami lenggang je. Abang bawa lah sikit, lagi 4 tingkat, sabarlah. Bawa je lah, sibuk engkau ni. Padahal isteri dia bawa pada 10 tingkat dia bawa. Dia boleh cakap kalau 10 tingkat engkau boleh angkat, takkan lagi 4 tak boleh. Aduh, romantik gila. Ini bukan romantik, tu nama dia gila. Tuan-tuan, itu Rasulullah menolong mengangkatkan isterinya naik ke atas unta. Tuan-tuan, kalau tak ada isteri pun tak apa. Kalau isteri boleh angkat sendiri pun tak apa. Tetapi tuan-tuan tolong berusaha untuk mengangkatkan orang naik ke masjid. Nama dia apa? Lift. Sekarang Masjid Ar-Rawdah ni, Masjid Ar-Rawdah nak buat lift. Kita tiru sifat Rasulullah, penyayang. Penyayang pada warga mas. Penyayang pada orang-orang tua. Penyayang pada ibu-ibu yang sakit lutut. Saya ni tuan-tuan berjalan dalam 2 minggu ni, kaki tak sihat, lutut tak sihat. Seksa tau tuan-tuan. Bila bangun selepas duduk 2 jam, nak bangun kena tongkat dulu lantai, tongkat dulu meja, pegang dinding dulu, rehat dalam setengah minit baru berjalan. Berjalan tu pula tak stabil lagi, tunggu dekat 10-20 langkah baru stabil. Nanti pijak lama-lama, berdiri lama-lama pun tak boleh stabil sebab sakit lutut. Ustaz gaut, tak ada gaut. Habis tu sakit lutut, saya accident. Sepanjang saya ceramah 24 tahun, saya accident 7 kali. Okey, 7 kali saya accident. Ada kereta saya naik atas bumbung orang, ada bumbung saya kereta orang di atas, ada kereta saya terbalik 4 tayar ke atas. Tuan-tuan, kaki saya kena hentak 2 kali. 2 kali accident, 2 kali kaki ni dihentak. Bila dah tua-tua macam sekarang, baru terasa sakit, baru terasa nyilu, terasa pedih, terasa berselisih, terasa tulang sakit. Dulu tak sakit. Dulu saya boleh naik tangga pergi hospital. Dulu saya boleh ceramah naik tangga, saya tak naik lift sebab saya suka naik tangga. Sekarang tuan-tuan, ramai pun ramai lah janji naik lift. Dulu lain, naik tangga pun tangga lah, tak minat naik lift. Sekarang terpaksa minat naik lift sebab kaki tak boleh berjalan 2 minggu dengan baik. Kalau kita ada sifat kasihan, sifat nak tengok orang-orang yang sakit macam ini, boleh beribadat, boleh datang masjid dengan baik. Salah satu caranya ialah kita bagi kemudahan kepada mereka untuk mereka naik sampai tingkat 5. Nama kemudahan itu ialah lift. Tuan-tuan wakaf, tuan-tuan bagi duit, tuan-tuan bagi sumbangan, berpahala panjang sampai kiamat. Tuan-tuan terbentang di hadapan mata kita. Kita bagi sebulan $50, setahun kita bagi $150, cukup. Setahun kita bagi $500, $600 setahun. Yang datang hari ini 2,000, 600 darab dengan 2,000, selesai masalah lift tuan-tuan. Dalam tempoh setahun. Kita tak perlu bagi $500 hari ini, tapi kita boleh bagi $50 setiap bulan selama setahun, dapat $600. Siap. Ustaz, kalau setahun bagi cukup, kemudian setahun pula nak buat Ustaz 2 tahun, elok saya mati Ustaz. Tak apalah pakcik, matilah, orang lain hidup lagi. Yang pentingnya pahala berpanjangan.